sebagaimana saya katakan saudara, hari ini saya nak bercakap tentang usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim membentas gejala budaya rasuah. Tapi sebelum itu saya melihat tulisan sahabat saya, saudara saya Tio Omar, nampaknya agak keras. Elok saya baca, dia kata tindakan penyiasatan ke atas pesalah jenayah di negara ini dalam kalangan orang tertentu, VIP yang memegang kuasa sungguh lambat dilakukan, katanya. Kerana ini seolah-olah penjenayah rasuah penyalahguna kuasa dan wang rakyat terselamat selagi mereka berkuasa. Jadi katanya kuasa menjadi benteng kebal melindungi mereka. Jadi sesuatu tindakan hatta hanya siasatan baru dilakukan selepas mereka tidak berkuasa dan apabila kepimpinan negara berubah. Jadi katanya contohnya sekarang ni bagaimana SPRM melakukan tindakan mula menyiasat mantan Menteri Kewangan Datuk Tun Daim Zainuddin yang menghadapi tuduhan dan sebagainya. Jadi jika dihitung pada tarikh laporan rasuah dan salah guna kuasa itu, yang itu mula didedahkan. Saya akan baca nanti laporan polis yang dibuat oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Itu pada tahun 1999. Datuk Seri Anwar mendedahkan segala butiran dalam mahkamah semasa pembicaraan terhadapnya. Kemudian maklumat itu dilaporkan kepada pihak polis untuk siasatan pada 30 Julai 1999. Jadi kertinya secara 24 tahun lamanya laporan itu buat. Baru sekarang bila Datuk Seri Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri diangkat untuk disiasat. Jadi sebenarnya pendedahan tersebut dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim semasa beliau dalam UMNO. Menerusi Perhimpunan Agung UMNO, kata saudara saya Tio Omar. Tetapi tiada diendahkan. Sebaliknya dengan pendedahan itu juga menyebabkan beliau tidak disenangi dan akhirnya tersingkir dari UMNO pada tahun 1998. Jadi kata Seri Omar, sikap tidak endah Dr. Mahathir ke atas pendedahan Anwar itu disifatkan oleh sebagai bekas PM itu sebagai pelindung kepada mereka yang melakukan kebejatan rasuah. Ini keadaan saya. Dan saya melihat juga dari segi analisa politik hari ini saya. Analisa politik yang banyak teman-teman mengatakan pasal ini, mereka berkata selalunya kekuatan wang akan mengalahkan kekuatan politik kerana kuasa boleh dibeli oleh wang. Jadi apabila kedudukan, katanya bila kedudukan orang macam Tun Daim, Mahathir mula diancam dan digeledah, sudah tentulah beliau akan memberikan tentangan balas. Jadi sebab itu katanya hilang separuh kekayaan mereka pun sanggup daripada mereka mengalami kehilangan semua. Jadi selama hari ini, kata catatan kepada saya, Tun Mahathir dan Tun Daim tidak begitu peduli Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Serangan ke atas Datuk Anwar hanyalah peringatan dan amaran untuk menunjukkan bahawa kedua mereka masih berkuasa dan Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenangnya. Jadi jangkaan ramai, Datuk Seri Anwar Ibrahim dikatakan bakal menghadapi tentangan yang dahsyat selepas ini kerana beliau telah pun mula berani menyentuh dua tokoh hebat ini. Dan pastinya saya katakan peperangan politik sudah pun bermula. Jadi ramai merasakan dan memfikirkan apakah kedudukan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan terancam selepas ini apabila beliau mula bertindak terhadap Dr. Mahathir dan Tun Daim. Jadi artinya gendang perang telah dimulakan. Itu gambarnya. Tapi sebagaimana saya janji, saya nak membaca tentang laporan polis. Ini laporan polis ini dibuat pada tahun 1999 saya. Itu pada 14 April. Elok kita hayati sebab benda ini dah tersiar di banyak media sosial dan sebagainya. Tapi untuk teman-teman saya, laporan polis ini iaitu dibuat di Balai Polis Tun HS Lee pada 14 April. Katanya, tatkala memberikan kenyataan di mahkamah, ini kenyataan Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, saya telah merujuk kepada beberapa perlakuan rasuah besar oleh pemimpin-pemimpin negara. Saya juga telah merujuk pada surat-surat dari 3 tokoh korporat yang ditujukan kepada Tun Daim Zainuddin ketika itu Menteri Kewangan yang membuktikan dengan jelas beliau ada menerima wang tunai dan saham berjumlah ratusan juta ringgit. Jadi Perdana Menteri dan Dr. Mahathir bukan sekadar menghalang tindakan, bahkan terus melindungi rasuah yang dilakukan. Kerana sejak beliau menjadi Menteri Kewangan buat pertama kalinya, malah sehingga kini saya difahamkan tidak ada siasatan oleh pihak polis atau Badan Pencegah Rasuah. Dengan ini saya sertakan dokumen sah bagi membuktikan rasuah iaitu 3 pucuk surat yang masing-masing ditulis oleh Tan Sri Halim Saad
Tan Sri Tajudin Ramli dan Tan Sri Wan Azmi Hamzah. Tan Sri Halim dalam surat bertarikh 30 April 1990 menyatakan beliau memegang sebagai pemegang amanah sebanyak 52,208,500 saham dalam Faber Merlin. Waktu itu harga sesahamlah RM1 dan 130 juta saham Renong Berhad yang pada harga 50 sen bagi pihak Tun Daim. Jadi, kata Tuan Anwar Ibrahim, beliau mengesahkan bahawa nilai saham itu dipegang menurut arahan Tun Daim atau penama beliau. Kemudian Tan Sri Tajudin pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 24 Mei 1990 mengesahkan bahawa beliau memegang secara amanah bagi pihak Tun Daim wang sejumlah RM70 juta. Tan Sri Wan Azmi pula dalam surat kepada Tun Daim bertarikh 30 April 1990 mengaku memegang bagi pihak Tun Daim wang sejumlah RM150 juta. Jadi ini tentunya sebahagian kecil dari perolehan Tun Daim yang juga bertindak bagi pihak Datuk Seri Dr. Mahathir. Saya menerima maklumat bahawa sebahagian besar wang tersebut adalah hasil pengagihan saham Resort World, syarikat perjudian yang disenaraikan atas kelulusan Tun Daim sejurus sebelum meninggalkan Kementerian Kewangan pada tahun 1991. Dengan kaedah demikian, beliau telah menggunakan kedudukannya dalam kerajaan bagi mengambil manfaat bagi dirinya. Bagaimana pula dengan puluhan syarikat lain? Saya yakin bahawa dengan cara demikian, Tun Daim dengan restu Dr. Mahathir telah berjaya mengumpulkan berbilion ringgit. Ini catatan Dr. Anwar Ibrahim saya. Saya juga telah mendapat maklumat bahawa syarikat Hati Budi yang dulunya dikatakan dikuasai UMNO telah diluputkan kepentingan oleh dua orang penama iaitu Tan Sri Halim Saad dan Datuk Anwar Osman. Alah difahamkan 400 juta saham yang dipegang oleh Datuk Anwar Osman yang disebut sebagai amanah untuk UMNO telah diarah oleh Tun Daim supaya dipindah kepada syarikat United Engineers dan Tan Sri Halim Saad. Apabila saya laporkan masalah tersebut pada Dr. Mahathir dalam tahun 1996, beliau menyatakan bahawa Tun Daim yang akan menguruskannya dan mengarahkan saya supaya jangan mencampuri hal tersebut. Hanya setelah saya mendedahkan maklumat tersebut, maka Tun Daim segera berdalih menyatakan dalam Perhimpunan Agung UMNO 1999 baru-baru ini bahawa wang dan saham dari 3 ahli korporat itu adalah untuk UMNO. Nyatalah, bila nampak tersepit, barulah disebut harta yang dikumpul itu hak parti UMNO. Setahu saya, berdasarkan bukti surat dan dari akaun dan maklumat Majlis Tinggi atau Perhimpunan Agung UMNO, tidak pernah timbul sama sekali kepentingan parti. Saudara, keduanya selaku Menteri Kewangan menerima sumbangan peribadi beratus-ratus juta adalah rasuah besar dan pecah amanah jenayah. Sekiranya beliau sekarang mendakwa bahawa wang tersebut adalah hak pihak parti, beliau tetap bersalah kerana tidak pernah memberi laporan kepada parti tentang wang tersebut. Hanya apabila saya mendedahkan mengenainya, baru beliau menyebutnya dalam Perhimpunan Agung yang lalu. Jadi, saudara, ini keadaannya yang disertakan dengan eksibitnya surat daripada Tan Sri Halim Saad, eksibit Tan Sri Tajudin Ramli, eksibit surat Tan Sri Azmi Wan Hamzah. Itu laporan yang dibuat oleh Sri Anwar Ibrahim pada 30 Julai 1999. Jadi soal sekarang ni, banyak orang bertanya sebagaimana catatan daripada MyTV Online, Kuzairi Kukamal daripada MyTV Online, dia bertanya, bila saja Tun Daim disiasat, apakah beliau akan seret sama orang lain? Jadi katanya bekas Menteri Kewangan Tun Zainuddin disahkan akan disiasat berhubung dakwa rasuah dan pengubahan wang haram oleh SPRM. Ramai pemerhati politik memerhatikan kaitan kes serta dakwaan terhadap Daim dan siapa yang akan beliau heret dalam siasatan tersebut. Ini berikutan satu siasatan yang telah dibuka berkaitan dengan pengambil alihan saham membabitkan dua syarikat tersenarai berjumlah 2.34 bilion. Jadi siasat tersebut turut membabitkan pengambil alihan saham Renong Berhad sebanyak 32.6% ikuti oleh UEM Group dan penyitaan Menara Ilham. Menara Ilham pernah menjadi tempat pertemuan Majlis Penasihat Kerajaan yang ditubuhkan oleh Kerajaan Pakatan Harapan pada tahun 2018. Tun Daim ketika itu mengetui Majlis Penasihat Kerajaan atau dikenali sebagai Council of Elders bersama-sama dengan bekas Gubernur Bank Negara Zeti Abdul Aziz dan Jutawan Gula Robert Kwok. Bagaimanapun SPRM mengesahkan operasi serta aktiviti harian dalam bangunan tersebut
berjalan seperti biasa tanpa halangan. Ramai menjangkakan, ini tulisan daripada MyTV Online, bahawa Tun Daim akan mengheret Tun Muluk Dr. Mahathir dalam siasatan SPRM berikutan beliau ada kaitan dengan kabar angin memiliki bank-bank di luar negara.